Hai semua, Assalamualaikum. Bersama saya Atika. Okey, hari ni kita nak membincangkan tentang metafizik dan kepimpinan negara. Apa itu metafizik? Kalau korang nak tahu, saya ada tetamu jemputan sebelah saya iaitu Tuan Musli. Jadi Tuan Musli akan membincangkan tentang kepimpinan yang sedang menerajui negara kita sekarang ini. Jadi, apa kata Tuan Musli? Apa itu metafizik? Kata orang metafizik ni macam ibarat syirik. Betul ke? Kan? Boleh tak ulaskan dan rungkaikan apa itu metafizik sebenarnya? Supaya orang di luar sana tidak macam apa orang kata tidak macam muskil dengan benda ni. Sebab ada yang kata syirik ni pasal nombor-nombor ni. Tapi sebenarnya mereka tak tahu sebenarnya ada kebenaran di sebalik kesyirikan itulah. Kan? Jadi boleh tak ulaskan sedikit apa sebenarnya tentang metafizik ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Syukur terima kasih kepada Allah kerana dijemput hadir untuk membicarakan tentang tajuk yang dibicarakan oleh Monica kita. Terima kasih Monica. So alhamdulillah, jadi sebelum tu izin saya perkenalkan diri saya. Nama saya Musli bin Abdullah. Kalau di luar sana orang panggil saya Master Musli. Jadi kemahiran saya ataupun bidang saya adalah bidang latihan, dalam motivasi, dalam bidang pembangunan insan, insya-Allah. So hari ini kita nak bicara tentang metafizik. Itulah mana yang diharapkan oleh panel penemu ramah kita kan. So, izinkan saya beritahu betapa selama hari ini orang telah banyak salah sangka, salah tafsir, salah faham tentang metafizik itu sendiri. Okay, so jadi izinkan saya mula. Pertama, apa dia metafizik sebenarnya? So, metafizik merujuk kepada datangnya daripada dua suku kata, meta dan fizik. Okay, jadi umumnya metafizik ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan metanya kepada satu fizikal itu. Fizik itu adalah jasad. Jadi meta itu adalah sesuatu yang melangkaui sifatnya jasad itu. Dia di dalamnya, di luarnya. So kalau kita refer pada penterjemahan, meta bermaksud beyond. Tapi dalam usulnya, meta itu berkaitan dengan energy. Dan itu yang dah dibincangkan oleh sains moden hari ini dalam sains quantum, bahawa everything in this universe is energy. Segala yang ada di alam ini adalah energy. Segala yang ada pada makhluk, pada kita yang hidup adalah energi yang mempunyai kadar vibration, getaran tertentu. So, metafizik sebenarnya adalah ilmu falsafah. Okay? Falsafah. Asalnya falsafah. Dengar tu guys, falsafah. Jadi apa maksud falsafah? Ilmu mengenal usul kejadian sesuatu benda ataupun manusianya ataupun perkaranya, apapun lah yang berkaitan dengan itu. So, kalau dilihat tajuk metafizik itu, dia adalah satu tajuk yang sangat luas. Bukan tertakluk pada ilmu tarikh lahir seperti mana yang Monica sebut tadi. Tak. Ilmu tarikh lahir itu adalah sebahagian kecil daripada cabang metafizik. Jadi kalau nak cerita tentang metafizik, umumnya dia berkaitan dengan energi yang ada dalam suatu sifat jasad. Dan biasanya ia adalah bicara ilmu alternatif. Kalau dulu dipanggil ilmu alternatif, tapi hari ini dah tidak ada pembisahan lagi, alhamdulillah. Jadi bagaimana kita mengenal energi yang ada pada tubuh badan kita? Bagaimana kita memahami energi yang ada pada tumbuh-tumbuhan, pada binatang yang dipanggil dalam bahasa dulunya adalah aura. Tapi bahasa sains hari ini dah menemukan sebenarnya adalah gelombang elektromagnetik. Adakah benda ni dia terdapat dalam unsur-unsur badan kita? Ya, apabila kita hidup, bernyawa, ada perasaan, ada emosi, ada syahwat, ada pemikiran. Di situ menggambarkan kadar-kadar getaran yang ada dalam badan kita sebenarnya. Di situlah usul energi yang perlu difahamkan. Sebab ramai yang ini orang dah salah faham. Okay? So, jadi berbalik kepada pemahaman sebenar metafizik, segala sebelum ni banyaknya dalam bidang-bidang terapi kesihatan. Betul. Kan? Ya, pernah saya dan contohnya macam ilmu acupuncture Cina tu, pranic healing di kalangan orang India, ilmu qigong di kalangan orang Cina, ilmu apa? Urut di kalangan orang Melayu, ilmu urutan. Kalau ke? Belajar bab silat, contoh yang jurus-jurus itu juga memainkan energi pada diri kita sebenarnya. Dan kuncinya adalah pernafasan. Itu kaedah mengawal.
Tapi umumnya itulah. Jadi dalam metafizik hari ini, dalam ikhtiar kita untuk memahami kehidupan, apatah lagi memahami diri kita, ada satu bidang baru yang diberi nafas baru yang namanya energy psychology. Jadi energy psychology ini dalam disiplin, satu daripada disiplin metafizik. Okey. Jadi apa kaitan dengan tarikh lahir? Sebenarnya ada kaitannya. Okey. Sebab tarikh lahir memberi petunjuk tentang energi yang ada pada hari lahir seseorang. Maka petunjuk daripada energi itu memberi kadar-kadar bagaimana kita akan memahami personality anak yang berlahir ni nanti. Okey, manusia yang telah dilahirkan itu. Okey, bagaimana dia membawa dirinya pada emosi dia, pada karakter dia, pada PL tingkah lakunya. Itu boleh difahamkan, ya. Akhirnya dia membawa pada personality diri. Jadi saya sebagai salah seorang pengamal disiplin metafizik ini, jadi ilmu kita panggil meta-life, energi kehidupan. Ya, so saya kira itulah sikit sebanyak tentang apa sebenarnya hakikat metafizik, memahami energi yang ada pada diri kita. Okey, Tuan Musli, saya nak tanyalah, kenapa kita sebagai seorang manusia ni perlu memahami metafizik ni? Subhanallah. Apa pandangan Tuan Musli? Satu soalan yang sangat bagus. Sebab sekarang ni dah sampai masanya kita mengenal diri sesungguhnya, sepenuhnya, insya-Allah. Bukan saja pada luaran, malah pada dalaman diri kita. Jadi hari ini, dalam kehidupan hari ini, kita memang memerlukan strategi baru dalam mengenal diri. Sebab strategi yang lama, yang kita faham sebelum ni adalah strategi yang lama. Jadi antara cadangan kita, kenapa orang perlu memahami metafizik ataupun meta-life ataupun berkaitan dengan energi ini, pertama, sains dah mengesahkan everything in this universe is energy. Manusia ini adalah memiliki getaran-getaran energi yang tertentu yang direpresentasikan, yang dizahirkan melalui emosi-emosi mereka. Okay? So kenapa ada sedih, kenapa ada marah, kenapa ada sugul, kenapa ada kemurungan, kenapa ada happy gila contoh. Sebab kadar-kadar vibration yang berbeza dalam badan kita. Itu usul yang ditemukan. Okay? So okay, kenapa kita kena balik pada metaphysics? Kerana memandangkan masyarakat hari ini yang kehidupannya semakin berubah, Tertekan. berubah, akhirnya menjadi tertekan dan sebagainya. So di kalangan masyarakat barat ada satu istilah telah timbul hari ini. Dipanggil hari ini adalah VUCA Society. VUCA. 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 Oh, okey. Okay. So hari ini adalah zaman di mana VUCA ini sedang berlaku. So pertama, bagi saya jelaskan satu ya. V pertama bermaksud volatile. Sangat rapuh. Volatile ni bermaksud hari ini tidak ada lagi kepastian dalam apa-apa pun. Okey, contoh bagaimana dengan cabaran yang ada dalam masyarakat. Sebelum ni kita didatangi dengan virus COVID-19. Okey, betul. Lepas tu tahun lepas bermulanya peperangan Ukraine dengan Rusia. Okey, apa yang berlaku? Semakin hari semakin mendesak, semakin memberi tekanan kepada kehidupan. Dan kita melihat dua efek ini memberi kesan kepada ekonomi, kepada sosial. Sebagai contoh, harga telur naik. Ya, harga telur naik, harga ayam naik. Itu bukan soal orang tak boleh beli, tapi barangnya dah tak ada. Wallahualam. Jadi itu antara contoh. V itu volatile, sangat rapuh. Jadi tidak ada kepastian dalam sesuatu benda. Dan kita kena bersedia untuk berubah dalam setiap saat berdasarkan input yang kita terima daripada environment. Itu pertama. Yang keduanya U ni maknanya uncertain. Tidak ada lagi kepastian. Dah lah tadi rapuh, sekarang ni tak pasti. So itu yang kedua. So masyarakat kita menghadapi benda yang tidak pasti. Contoh, kalau sebelum PKP kita ada kerja, di zaman PKP kita terpaksa diberhentikan, terpaksa belajar berniaga, kita terpaksa belajar social media nak buat marketing, kita terpaksa itu, terpaksa ini, hanya kerana alam memaksa. Sepertinya alam memaksa kita untuk berubah oleh kerana ketidakpastian itu. Okay? You tanyalah mana-mana organisasi perniagaan, korporat besar mana pun, hari ini mereka tidak lagi berani buat 10 years planning. Because 5 years planning pun susah. Sekarang ni yang sentiasa berlaku, tahun 2 tahun punya planning. Dan perlu bersedia untuk ubah plan sekiranya environment berubah. Ada tekanan dan sebagainya. Jadi uncertainty itu berlaku. Okey. Apa maksud C pula? C, complexity. Hari ini semua jadi kompleks. Kita tidak lagi faham
anak-anak kita. Contoh, kita tak lagi faham. Rupanya ada benda yang kita tak faham dalam pasangan hidup kita. Contoh, as a boss, kita tak faham kenapa lah start jadi begini. Banyak benda kita tak faham. Dan kita tak faham pun apa yang berlaku. Kenapa ayam tak cukup stok? Kenapa telur tak ada? Ya, betul. Contoh kita ambil contoh guys. Banyak benda uncertain. Jadi kita kena sentiasa sedar, sentiasa alert, hidup dalam kesedaran bahawa bagaimana present moment itu perlu dijaga. Sebab kita esok lusa tak nak jadi apa pun kita tak pasti, uncertain. Okay, yang keempatnya adalah A. A bermaksud ambiguity. Dalam bahasa orang putih dalam bahasa English ni ambiguity maknanya ambiguity, kerapuhan. Ambiguity ni sepertinya apa nak cakap, tapi jiwa-jiwa manusia hari ini semakin rapuh dalam aspek manusia lah, jadi oleh kerana kita tak BUC itu berlaku, kesannya adalah A, ambiguity. Jadi orang hari ini sangat takut dengan perubahan. Hari ini sebab benda yang uncertainty, kita tak tahu apa benda. Jadi masyarakat hari ini pastinya kalau kita lihat pun di luar sana semakin stres, semakin kalut, semakin serabut, semakin mengejar dalam isu-isu makanan kita tadi, dalam isu-isu pemerintahan negara lepas ni, dalam isu-isu sosial adik-beradik, ipar-duai kita, kejiranannya. Maka hari ini adalah zaman VUCA yang kita memerlukan strategi baru untuk keluar daripada kemelut-kemelut masyarakat ini, kemelut-kemelut ekonomi ini, kemelut-kemelut politik ini. Apa saja banyak kemelut datang. Macam mana kita nak keluar daripada VUCA ni lah strategi? Macam mana kita, adakah kita kena rancang ke, ataupun kita sebagai seorang manusia kita kena mempersiapkan diri kita? Betul. Sudah tentunya lah kita kena bersedia untuk tidak terjebak dengan konflik ataupun kekacauan, kekeliruan yang berlaku dalam masyarakat ini. Yang kita mengharapkan semua orang sedar diri. Okay. Dengar guys, sedar diri. Siapa diri mereka, di zon mana mereka tinggal, dengan sosial mana yang dia bersama. Itu contoh-contoh kehidupan yang perlu disedarkan. Pasal itulah kita mencadangkan dah sampai masa kita balik pada ilmu metafizik tadi. Dan sebab apa yang ada di zahir fizik adalah simptom ataupun kesan yang setelah pun berlaku. Jadi kalau kita faham energinya yang melangkaui itu, jadi moga-moga bila kita ada faham, jadi kita tahu macam mana adjust diri. Ini tentang perubahan dan ini tentang perlunya kita bersedia pada perubahan kehidupan ini dengan ilmu dan pengalaman bersama sosial, dengan sokongan environment, apatah lagi sokongan daripada pimpinan negara kita hari ini, sangat masyarakat. Okey, kalau kita ulaslah kan tentang kepimpinan negara kita lah pada hari ini lah kan, tentang isu politiknya yang hari tu kita lambat dapat Perdana Menteri. Tapi sekarang ni bila kita dah dapat Perdana Menteri jadi isu lain pula kan. Macam-macam isu lah sekarang ni. Jadilah kalau boleh lah kan, Tuan Musri boleh tak ulas kepimpinan PM negara kita sekarang ni, PM yang ke-10 kita, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang di mana diangkat sebagai Perdana Menteri. Jadi mungkin boleh ulas lah beliau tentang metafizik yang kita akan bincangkan sekarang ini. Okey, lagi sekali, Bismillahirrahmanirrahim. Kita dalam bicara tentang individu. Okey, nanti saya akan tunjukkan. Kita dalam bicara tentang individu yang memimpin kita. Jadi, insya-Allah, Tuhan Allah, semoga Allah meletakkan orang-orang yang layak dalam mentadbir dan memimpin. So, kita akan bicara tentang ilmu, salah satu disiplin dalam ilmu metafizik adalah ilmu mengenal energi diri, yang dalam disiplin energy psychology. Bila kita faham energinya, maka kita akan faham psikologi. Jadi sebelum kita pergi kepada individu yang akan kita bicarakan, mari saya perkenal, mari kita ceritakan dulu bagaimana ilmu ini keluar daripada dalam masyarakat hari ini. So, pertama, kita dah faham bahawa everything is energy, everything ada vibration. Jadi yang keduanya, yang kita bila kita melihat pada usul kehidupan, awalnya dulu alam ini bermula dengan satu letupan yang sangat dahsyat. Itu semua sains setuju. Yang dipanggil Big Bang. Big Bang. Big Bang.
Bang. Okay. Big Bang semalam saya baru je pergi PC Sheila Majid. Okay. Dia akan buat konsep Big Bang. Okey, alhamdulillah. Sama. Sama Sama. So, Frekuensi kita. tapi saya rasa macam impact dia adalah sesuatu yang besar. Ya. So, kehidupan ni bermula dengan Big Bang. Okay. Malah kalau dilihat manusia itu sendiri, falsafahnya sama. Semua makhluk yang hidup di dunia ini melalui proses Big Bang. Contoh, kalau ayam itu Big Bang-nya apabila telurnya mampu dipecahkan dari dalam. Tapi dalam haiwan yang mamalia, sebagai manusia juga, kita setiap insan ini diberanak. So, saya nak bawa cerita bagaimana proses beranak ini, falsafahnya juga sama seperti proses Big Bang. Kerana Big Bang ini, apabila alam itu meletus, ya, ada diceritakan dalam Al-Quran bagaimana dulu dalam ayat itu mengatakan bahawa dulu bumi dan langit itu keduanya adalah sesuatu yang padu, lalu kami pisahkan keduanya. So itulah kebenaran Big Bang yang telah ditemukan oleh sains. Jadi dalam manusia, proses beranakkan seseorang itu oleh ibu kita adalah proses Big Bang pada yang dilahirkan. Maka disitulah bermulanya kehidupan dia di dunia ini, yang memang falsafahnya kehidupan kita ini sentiasa dipandu oleh faktor ruang dan masa. Dan kenapa kelahiran ini satu proses Big Bang? Sebab dia energi yang sangat dahsyat. Kita tak, sampai hari ini sains tak boleh nak ukur berapa sebenarnya kekuatan seorang ibu bila melahirkan. Dan telah dah dibuat simulasi. Orang lelaki tahan tak proses Big Bang wanita bila melahirkan? Ya. Terbukti sehingga hari ini tak ada seorang pun jantan lelaki yang mampu lepas proses kesakitan bersalin. Dengar tu lelaki di luar sana, tolong hargai wanita. Okey, jangan pukul-pukul Masya-Allah. Okey, so, ini adalah satu proses Big Bang yang dari sudut falsafahnya kita perlu ambil berat, ambil faham, terutamanya dalam aspek masa dan ruang. Okey. Jadi saya terpaksa cerita shortcut banyak, semoga ada ruang nanti untuk kita panjang. Boleh. Tapi cumanya nak beritahunya, jadi maknanya pada tarikh anda dilahirkan itu ada petunjuk space and time-nya. Sebab ia adalah satu proses Big Bang yang Allah izinkan. Bila lahir je kat dunia, melalui proses Big Bang tu, maka dia akan hidup dengan kadar-kadar yang Allah dah tentukan. Jadi petunjuk kadar-kadar ini ada dalam energi hari anda dilahirkan. Saya tak panggil ilmu tarikh lahir, tapi saya panggil ilmu energi hari lahir. Energi hari lahir. Bukan ilmu tarikh lahir. Ada bezanya. Ada beza dekat situ Alright. Okey, jadi kalau kita boleh rungkaikanlah macam mana energi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu dia. Ini cut short ni. Okay. So, okay, baik. Jadi saya perlukan whiteboard sebagai orang kata mendemonstrasikan. Okay. Saya kira semua orang tahu bahawa birthday yang kita hormati Tuan Sri Anwar Ibrahim ini, Datuk Sri Anwar Ibrahim ini adalah berapa tarikh? Okey. So Ni 10 10 Ogos 47. So 10 Ogos 1947. Right? So ini tarikhnya. Jadi energinya macam mana? Jadi kita perlukan maklumat yang kedua, iaitu bila masanya Datuk Seri kita dilahirkan. Maksudnya malam atau siang? Malam atau siang. Kita perlu tahu. Sebab ada beza energinya malam dan siang itu. Dia lahir siang ke malam? Jadi oleh kerana kita kena pastikan, maka sebagai seorang yang memahami ilmu tenaga alam, kalau you belajar ilmu Tai Chi ke, Qigong ke, Reiki ke, Wirabakti dalam dunia Melayu ke, contoh dalam ilmu pernafasan, you akan boleh rasa sensitiviti alam. So bila kita semak, saya kira kita punya Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dilahir pada waktu siang hari. So direct waktu siang. Jadi bila siang, pertama saya nak beritahu ada beza antara sistem tarikh dalam satu hari berbanding energi dalam satu hari. Yang itu perlu difahamkan sebab ramai orang salah sangka, salah bawa dalam hakikat energi. Okey. Terus saya cerita sikit. Dalam sistem tarikh Masihi, hari baru tu kan bermula pukul 12 malam. Ya, betul. 12 malam. Itu sistem yang diprasangkakan oleh pembuat dasar energi tu. Apabila pembuat dasar tarikh itu. Tapi hakikat sebenarnya sistem energi baru pada hari baru bermula lepas subuh. Lepas subuh baru keluar matahari, terbit fajar. Di situlah ada energi baru. So dalam hukum ilmu tenaga dalam hari baru,
maka pukul 12 malam itu tidak lagi berubah energinya walaupun tarikhnya dah berubah. Pasal itu kita kena pastikan kalau dia lahir itu sepertiga malam atau tidak. Sebab walaupun tarikh dia dah baru, tapi hakikat energi kita kena kira tarikh sebelumnya. Belum berubah lagi energinya. Boleh faham boleh faham macam tu lah. Okay, saya faham. Maksudnya kat sini kalau boleh lah saya ringkaskan kepada you all. Mungkin you all macam apa ni kan. So sebenarnya macam ni, kalau ikut sistem dalam kehidupan kita, pukul 12 malam tu kita dah mula daripada tarikh baru. Okey, maksudnya hari ni 8 hari bulan, esok 9 hari bulan. Tetapi kalau ikutkan alam, hukum tenaganya, ada tenaga alam, sebenarnya apabila terbit fajar subuh itu kita dah mula hari baru. Sebab itu Tuhan suruh kita bangun pagi-pagi, sembahyang subuh untuk mulakan hari baru. Lihat sunrise, bukan sunset. Macam tu contoh. Okay. Jadi apa buktinya? Buktinya ada dalam surah Asy-Syams, apabila Allah mengatakan bahawa wan nahari idza jallaha, apabila siang menampakkan cahayanya, wal laili idza yaghshaha, bila malam menutupinya. Itulah kitaran satu hari adalah pukul tenaga. Ini perlu difahamkan. Ini mendalam ni tau. Ini usul hakikatnya sebenarnya, bukan pada prasangka semata. Okay, kita tidak membuat tertulis mengikut tarikh, tapi kita melihat energi pada tarikh-tarikh tersebut. Yes. So akan ada orang yang tanya pula, kenapa ikut Masihi, kenapa tak ikut Hijrah? Pun ada ceritanya, tapi maaf, kita jumpa kemudian tak sempat sembang kat sini. Okay? Alright. So maka falsafahnya mengatakan bahawa konsep energi ni adalah satu falsafahnya perlu membuatkan kiraan data-datanya dalam konsep prisma. Kenapa prisma? Inilah di mana prisma kaca. Okay? So kita lihat dekat sini 1812. Jadi inilah energinya 1812. Kita dapatkan pattern dia dulu 1812. Oh, kita ambil daripada depan ni. Ya, betul. Sebenarnya begitu. Kan. Jadi ini pattern, ini bentuk sistemnya lah. 933. Terus ini 9, tengah-tengah ni 3. Lepas tu yang di luar ni kita panggil 4, 5, 9. Lepas tu yang sini pula 8, 1, 9. Macam mana saya dapat? Ada cara dia. 6, 3, 9. Tu dia. So ini pattern prisma energy oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kita akan bincangkan. So, kenapa segitiga begini? Seperti mana prisma. Dan prisma ini sangat relevan dengan hukum energi. Seperti mana kalau kita belajar di sekolah dulu kan, prisma tu kita cikgu tembakkan cahaya putih, maka kita nampak biasan-biasan cahaya pelangi. Betul? Jadi begitulah falsafahnya, apabila Allah berikan roh kepada kita dalam jasad kita, prisma tu, maka kita membiaskan perangai-perangai, emosi, karakter, personality kita yang tersendiri. Pasal tu setiap orang sangat unik, setiap orang sangat hebat sebenarnya. Cuma orang tak terbangun je kehebatan sebab tak kenal diri. Betul. Okay, so hari ni kita analisa kita punya yang berbahagia PM kita, insyaAllah. Alright, so okay. Okeylah, jadi yang ini sebenarnya tadi lahir Datuk Seri Anwar lah. Tapi kalau kita nak tahulah kan, apa sebenarnya personaliti kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim? Baik. Okey, satu soalan yang bagus. Ini adalah apa yang kita akan lakukan ini, membaca energinya supaya kita memahami petunjuk ataupun kadar-kadar psikologinya. Jadi daripada psikologi itu kita akan memahami emosi, kita akan memahami karakter, tingkah lakunya, insya-Allah. Umumnya adalah personality dia lah. Alright. So pertama sekali dalam kajian prisma energi diri ini kita panggil kajian prisma energi diri. Dia petunjuk energi yang ada yang dalam diri seseorang yang menggambarkan dia punya personality tadi lah. Okay. So umumnya kita panggil bahawa Datuk Seri kita adalah insan api. Itu dalam bahasa metafizik, dalam bahasa usul diri. Ya, jadi usul diri ini adalah memahami diri dari sudut alamnya. Okay, sebab alam kita manusia, makhluk juga sebahagian daripada alam. Maka alam ini bermula dengan elemen-elemennya, yang dipanggil parti kehidupan, energi itu sendiri. Jadi kita membawa 5 elemen alam yang zahir. Dan kita ada satu lagi elemen alam yang batin, iaitu angin. Yang zahir itu kita panggil besi, kayu, tanah, api, air. Dan yang keenamnya adalah angin lah.
Okay, angin ada peranannya. So kita bicara yang zahir dulu. Sebab kita nak bagaimana kita menzahirkan diri kita. Sepertinya gitu. Okay. Jadi umumnya kita punya Datuk Seri adalah orang api istilahnya. Okay. Api. Jadi umumnya, tapi kita tak lihat menilai dia secara api itu saja sebab kita ada 5 elemen alam zahir yang ada. Kan? Jadi kita melihat sifat api. Beliau orang insan api dan kalau kita melihat dalam kod api dan pertama insan api, yang keduanya api itu sendiri sifatnya tinggi dalam dirinya. Dan kita melihat sifat-sifat alam yang lain. Sifat apa? Sifat besi. Sifat besi Datuk Seri adalah istilahnya dynamic. Ya. Dan elemen air dalam dirinya sifatnya adalah okey. Wujudannya baik. Jadi sifat elemen kayu sepertinya satu. Okey, maknanya okey juga. So begitu juga dengan sifat tanah. Okey. Dan tanah pun okey lah. Sifat tanah itu sifatnya okey. Okey, sifat tanah juga sifatnya okey. Jadi apa yang dilambangkan oleh elemen-elemen alam ini? So api sangat berkadar. Api adalah usul api ini, dia mencetuskan naluri agresif, naluri nak cepat, naluri juga dengan amarahnya, dengan bagaimana dia mencetuskan perasaan itu, dia menzahirkan perasaan. Dan kalau kita lihat bagaimana bila dia berpidato, bercakap, dengan semangatnya, itu sudut-sudut elemen api. Kalau besi ini menggambarkan falsafahnya menggambarkan cara fikir, dan dia seorang yang dynamic. Dia tahu apa dia nak buat, dia tahu apa dia fikirkan. Dia kan macam persona dia ada karismanya. Dia ada karisma persona. So begitu juga yang elemen. So elemen yang kita perlu beri perhatian adalah elemen yang tinggi. Sebab dia menggambarkan kekuatan seseorang itu. Juga yang dynamic, sebab yang lain okey. So yang dynamic. Maka dari sudut maka kita melihat, jadi tidaklah kita hairan kenapa karakter Datuk Seri itu orang yang sangat cergas, aktif, nak cepat. Orang cuti hari Ahad dia pun ajak kerja. Kalau macam dia tak menunggu. Hari Ahad pun dia kerja juga. Punya semangat kan untuk jadi PM yang ke-10 kan. Sebab dia tahu apa dia nak buat. Maka dia akan menggerakkan ke arah itu. So itu dari sudut elemen alam, dari sudut elemen alam. Jadi umumnya maka layaklah dia beragresif sebegitu rupa kerana dia membawakan energy vibration api yang ada dalam diri. Okay, so itu dari sudut emosinya. Emosi itu bermaksud kecenderungan naluri yang nak cepat itu. So sangat ketara pada besi, pada api dan besinya. So sekarang ni kita lihat pada karakter dia pula. Karakter ni bagaimana dia menggerakkan kalau tadi emosi, sekarang ni karakter. So yang pertama sekali kekuatannya pada kod 3, kod energi 3. Dalam usul kod ini, dalam usulnya sebenarnya makna 1, 2, 3, 4 sampai 9 tu, kita tidak rujuk kepada Book of I Ching China, kita tidak rujuk kepada ilmu numerologi India, tidak. Tapi kita merujuk kepada usulnya asal manusia, which is Nabi Adam, Hawa dan seterusnya, pada turutan peristiwa yang dilalui oleh Nabi Adam dan Hawa. Jadi dalam turutan peristiwa tu ada dramanya, dan di situ ada emosi yang dizahirkan, ada karakter yang dizahirkan, ada personality, ada watak yang dibawa. Maka dia sangat menjadi usul dalam mengenal manusia yang lain, kan? So 3 ni sifat agresif. Okay, 3 ni sifat agresif, sifat nak cepat, sifat tidak bertangguh. Dan orang 3 ni sangat bagus. Falsafahnya menunjukkan pada strategi. Bila kenal matlamat, dah ada niat, maka proses itu perlu digerakkan dengan penuh strategi, dengan penuh cepat. Patutlah kalau kita tengok karakter Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, dia punya pelaksanaan tu cepat je. Kan? Dia macam agresif, tak kerti duduk diam. Saya pun tak tahu macam mana Datuk Wan Aziza boleh tahan. Kita perlu pesan kepada orang di sekeliling beliau, bersedia untuk terus sama agresif. Maksudnya orang dekat sekeliling beliau pun kena agresif juga. Kita kena sambut vibration Datuk Seri. Faham. Okay. Jadi cumanya bagaimana dia menggerakkan drama itu, Wallahualam, itu pilihan Tuhan punya badan. Tapi kita tahu dia menggerakkan drama itu dengan penuh agresif, strategi, dengan penuh hajatnya, mengejarnya sesuatu. Dia
tidak akan tunggu dan lihat. Ini karakter kepada Betul. Datuk Seri Anwar Ya. lah. Dan kita pun boleh tengok lah kan. Hmm. Boleh tengok karakter dia macam mana dekat media sosial, dekat mana-mana laman portal kan. Kita boleh tengok cara dia tu macam mana Ya, kan. ya. Okey, lagi. Dan yang keduanya kita lihat di sini, kita melihat ada karakter satu, sifat Adam. Usulnya sifat Adam. Jadi bila usulnya Adam satu tu maknanya Adam, bagaimana Adam ini wataknya adalah memang seorang pemimpin. Dia dilahirkan untuk memimpin manusia, memberi panduan, memberi iktibar dengan ilmu dan sebagainya. Jadi karakter itu juga ada dalam diri Datuk Seri. Seorang pemimpin, usul Adam. Jadi kita bayangkan kalau Adam itu memang Allah beri dia ilham, beri dia ilmu. Okey, dan kita harapkan Datuk Seri juga ada ilmu dalam kepimpinan, insya-Allah kan. Jadi ilmu itu perlu, hikmah itu perlu sebenarnya. So bangunkanlah hikmah itu, mudah-mudahan jadi orang faham apa kita buat, insya-Allah. Jadi itu yang ada. So yang keduanya adalah pada kod 9. 9 ini penampilannya, pada image dan personality, pada apa yang dinampak ditunjukkan. Okey. Dan bagaimana kita melihat penampilan dia kan? Jaga. Tapi baru-baru ni telah tular di media sosial berkenaan dengan dia makan tinggi dan pun tanpa ada time. Tanpa ada time. Jadi ada juga yang ulas lah katanya tak apa orang kata tak macam tak kemas. Oh ya. Okay. Tapi apa pandangan Tuan Muslim terhadap image tersebut? Inilah yang berkaitan dengan metafizik ni. Adakah Datuk Seri Anwar ni dia ada seorang yang boleh jaga penampilannya ke, dia kemas ke? Macam mana? Kalau kita lihat dari sudut energi ni, dia memang ada karakter, dia ada watak yang menjaga penampilan. Okey, pasal tu dia sentiasa dilihat presentable. So pakai tie tak pakai tie itu satu isu lain. Mungkin ya, sebab beliau ni seorang Melayu yang Islam yang telah pun matang pada peringkat umur yang begini. Jadi mungkin dia mengambil sikap santai dengan penampilannya tanpa tali leher. Okey, jadi saya kira bukan soal betul atau salah, tapi persepsi dia. Tapi walau bagaimanapun dia masih berkot lagi. Yes. Kan? Dia masih pakai songkot lagi. Saya tengok gambar tu. Dan saya melihat setiap upacara dia, kan, daripada angkat sumpah, pelantikan, masuk jabat. Pakaiannya berbeza-beza kan. Baju Melayu lah, Melayu lah, macam. Yes, betul. Jadi di situ dia menunjukkan penampilannya. Jadi anyway dia bukan isu besar. Okay. Tapi masih menunjuk sebagai seorang yang berkarisma, saya kira. Okay. Ya. Next. Okay. So dan okey, kalau melihat kekuatan ada banyak lagi tunjuk. Antara tunjuk lain boleh saya bincangkan adalah adanya kod 1818 ini menunjukkan beliau ni adalah public figure. Sekian lama daripada dulu sampai sekarang, public figure itu sangat ketara. Macam mana personality public figure itu wujud? Saya percaya akan ada dorongan atau pencetusan daripada energi ini yang ada dalam dirinya. Okey. Selalu macam orang tanya-tanya kan. Dia selalu macam jadi perhatian orang ramai lah. Dan orang ramai akan mudah beri perhatian. Ya. Cumanya drama. Ya. Sama ada perhatian itu positif atau negatif terpulang. Yelah sebab Datuk Seri Anwar pun bermacam-macam tomahan kan dilimpahkan daripada dia daripada zaman dia muda sampailah sekarang. Tapi siapa beliau sekarang? Perdana Menteri yang ke-10. Okey lagi. So next adalah karakter luar jangka. Saya kira beliau ini seorang strategis kerana apinya, kerana kod 3 itu. Ditambah pula dengan energi ataupun kod 45 ni yang menunjukkan dia sentiasa dia tidak mati di situ kalau tak ada jawapan. Tak ada. Dia daripada plan A kepada plan B kepada plan C, D, dia seorang sangat aktif. Dan dia boleh ad hoc ataupun immediately boleh pergi pada plan-plan yang apa yang difikirkan wajar oleh dia. Dia seorang yang sangat sangat mudah untuk came up. Tak jadi yang ni, okey kita buat ni. Tak jadi tu, okey kita buat ni. Plan B, plan B. Dia ada je idea. Ada je idea. Okey. Patutlah dia boleh jadi dua menteri. Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan. Saya kira itu antara faktor yang mendorong beliau untuk beliau boleh personality, berkarakter. Okay. And then yang ini atas ni 63 ni menunjukkan bagaimana dia mudah membantu orang lain. Dan sifat membantu orang lain itu mudah. Tapi siapa yang nak dibantu itu drama diri je.
Kita melihat kadar dia membantu orang, dia mengeluarkan duit membantu orang. Itu basic understanding. Tapi apa yang akan dia keluarkan duit, siapa dia bantu, itu drama dia lah. Semoga dia akan berfikir dengan waras, sebagai dengan hikmah. Sebagai contoh, kalau kita tengok dekat depan rumah dia tu kan ada ramai wartawan. So dia belanja nasi goreng kunyit. Oh ya. Yeah. Contoh, kita ambil contoh sebab itu adalah contoh yang paling terbesar yang kita boleh lihat lah. Kan? Tapi di belakang mungkin ada banyak lagi kan. Dia tolong kita pun tak tahu, na'udzubillah. So apa lagi yang kita boleh tengok? Di penghujung prisma energi dirinya, keluar kod 999 dan 999 ini merujuk kepada people oriented. Ya, jadi saya kira dia seorang yang sangat memikirkan orang lain. Dan dia tak boleh betul, mungkin dia tak boleh tengok orang susah. Dia akan berstrategi bagaimana nak, kan kalau kita lihat lately perjuangan dia bagaimana mengurangkan kadar kemiskinan, itu di antara benda. Jadi oleh kerana dia dalam petunjuk dirinya memang people oriented, maka kita harap dia servis yang jauh lebih ramai kan dapat manfaat dengan segala polisi yang akan dibawakan. Sebab dalam satu kenyataan media dia pun pada pertama kali dia jumpa pada media adalah untuk membantu orang miskin dan juga untuk menghargai wanita lah. Itu dalam kenyataan beliau. Ya. Dan ada 933 di tengah ni menunjukkan multitaskingnya beliau. Multitasking. Dia bukan expert dalam satu bidang tak. Dia mungkin boleh ada kemahiran bidang ini. Dan merujuk juga nombor 3 antara kekuatannya adalah spirituality, kerohanian. Dan kita doa kerohanian dia memang kuat dan semoga akan terus kuat insya-Allah. Jadi itulah yang multitasking itu satu benda yang sangat diperlukan. Ya, macam-macam dia boleh buat. Dia boleh turun. Dalam satu masa dia boleh buat semua. Macam mana tu guys? Dan kepetahan dia berkata-kata, karismanya dalam berucap ada di sini. 1, 2, diri dan ucapan. So dia memang public figure, public speaking. Dia memang boleh berucap dengan karismanya. Apalagi bila dia berucap, dia bawa dengan dorongan api tingginya. Dia tahu apa strategi, dia tahu macam mana nak cepat, dia tahu bagaimana nak menggerakkan plan A, plan B sekiranya plan asal tak jadi. Dia tahu benda tu. Yes. Bercakap pasal plan ni, saya teringat tentang satu kisah masa dahulu masa dia di penjara. Dia akan ada berbagai plan untuk berjumpa dengan keluarganya. Ini kenyataan daripada dia sendirilah. Asyik. Untuk dia buat sakit ke apa ke, masuk hospital ke, sebab masuk hospital tu je lah yang dia boleh jumpa keluarganya. Ini Datuk Sri Anwar pernah menceritakan. Baik, insyaAllah. Jadi semoga kita memahami siapa beliau pada kadar yang mampu kita ungkap inilah. Sebenarnya ada banyak lagi bacaan atau kiraan yang perlu saya lakukan. Saya ambil contoh pada kiraan energi tahun 2022 dan 2023 yang akan datang. Dan memang setelah beliau memiliki energi satu, sifat Adam, memulakan kehidupan, memimpin semula, jadi seorang pemimpin. Dan dia juga ada kod 57. Bagi 57 ini prinsip dan kemanusiaan. Dalam arti katanya dalam konteks bernegara, bermasyarakat. Jadi energi kepimpinan dan bernegara ini sangat kuat dengan dia. Maka pasal itulah ni cerita side sikit lah kan. Ada beberapa pihak jumpa saya masa sebelum penamaan calon, sebelum pilihan raya sendiri, dan saya melihat pattern-pattern yang ada pada individu-individu yang kita diminta kaji. Jadi bila mereka bertanya siapa akan jadi PM, dan sangat jelas, sangat ketara petunjuknya adalah pada Datuk Seri Anwar. Jadi semoga apa yang kita harapkan, pada hakikat kehidupan ini Allah ya bari je yang mengatur. Maka insya-Allah semoga aturan Allah ini terizin atas beliau. Maka semoga dia akan melaksanakan tugas kepimpinan bernegara itu dengan penuh dynamik mana energi yang ada pada dia. Maksudnya untuk tahun 2022 memang takdir 2023 memang takdir dia lah. Ya, sangat jelas. Selepas apa yang dia lalui memang sangat jelas dan ini that time jadi Perdana Menteri. So bila saya bercerita benda tu pada pihak yang datang merujuk pada saya, diam, panjat, diam, akhirnya akur. Dan hari ini apabila dramanya terselah begitu, maka that's why kita akur dengan apa yang diizinkan Allah.
semoga kita sama-sama lah berdoa agar urusan pentadbiran negara ini menjadi mudah bagi kita. Apa kesimpulan sepanjang kita pembicaraan ni? Baik. Okey, terima kasih. Sebagai perakhiran dan kesimpulan daripada saya, subhanallah, pertama kita syukur bahawa hari ini kita boleh memahami energi alam, memahami energi diri. Dan bila kita faham, jadi insya-Allah kita akan bawa watak-watak kita dalam menzahirkan kebaikan dalam kehidupan ini. Ya, itu kadar-kadar yang perlu kita watakkan, yang perlu kita zahirkan kebaikannya. So, tapi tak mampu pula kita nak menelik apa drama akan berlaku, Allahu alam, sebab memang itu qada Allah. Kita melihat kadar, dia qada tetap rahsia Allah. So, cumanya dari sudut kehidupan, kita mengharapkan drama itu menjadi drama yang baik, sebab present moment sekarang ini, pada setiap present moment kita nanti, kita memilihlah kebaikan. Ya, sama ada dari sudut individunya, dari sudut kepimpinan masyarakat sedikitnya, ataupun kepimpinan bisnes anda, apatah lagi dalam kepimpinan bernegara, maka kita mengharapkan kita memilihlah daripada kadar yang kita dapat nampak ini, kita pilihlah untuk menzahirkan kebaikan. Dan kebaikan yang terbaik adalah kebaikan bagaimana dalam setiap sesuatu kita rasa bertuhan itu, ya, insya-Allah. So, semoga apa yang kita beritakan adalah menggambarkan apa berita kebaikan, apa kabar-kabar gembira, dan apa pula berita-berita peringatan. Seperti mana seorang dai dalam berdakwah, kita tidak boleh menghukum baik atau buruknya, ya, benar atau salahnya, tidak, tapi kita memberi petunjuk-petunjuk kebaikan dan peringatan itu. Ya, semoga ilmu ini akan mendapat tempat di masyarakat anda semua, sebab kita boleh tahu siapa kita sebenarnya, diri kita, apa kekuatan kita, kan, insya-Allah. Jadi pada negara, pada kepimpinan yang kita bincang, saya semoga, ya, Allah SWT membimbing tuan-tuan, ya, Datuk Sri supaya menzahirkan kebaikan demi rakyat, ya, demi agama, demi bangsa, demi negara, insya-Allah. Terima kasih. Bye-bye.